Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa ladang tidak ditengok? Kerana tak sudi menugal malam. Mengapa orang banyak kemaruk? Kerana tak peduli halal dan haram. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis 40 Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis yang ke-30, menceritakan kepada kita dalam kehidupan ada batasan-batasan yang perlu kita patuhi. Namun di sana ada lagi masyarakat kita yang melanggar akan batasan tersebut. Apakah hukuman kepada mereka? Dan bagaimana pula kita orang yang beriman dalam menyantuninya? Itu semua akan kita bicarakan secara cerdas dan tuntas dalam Tanyalah Ustaz pada pagi ini bersama dengan guru kita yang mulia, iaitu Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita kalau dengar suara Ustaz yang pejam jadi celik. Saya termenung tu nak jawab pantun tu. Fikir Ustaz ya. Ya biarlah. Tak apa Ustaz, kita ada setengah jam ataupun sejam lebih bersama dengan Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Baiklah, kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz yang ada sebarang persoalan, seperti biasa boleh ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 atau boleh juga buat panggilan ke 1800 881677 di bawah topik kita, iaitu ketetapan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi cantik kalau boleh pagi ni Ustaz, kita dengarkan dulu huraian hadis yang akan kita bicarakan pada pagi ini. Silakan Ustaz. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin, amma ba'd. Berbahagia Dek Hakim, mudah-mudahan dalam keadaan tenang. Amin. Bahagia. Amin. Dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dihormati seluruh rakan penonton di luar sana, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang memang setia bersama dengan TLU semenjak lama. Betul. Sampai ke hari ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya doakan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam situasi yang kita kena jaga diri kita, tak terbabit dengan gejala-gejala yang tidak elok, kesihatan dan seumpamanya. Amin rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, pertemuan kita pada pagi ini dalam kerangka kita untuk bercakap, berbicara, mengulas tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-30 daripada karya Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaihi, daripada kitabnya di 40 itu. Maka hadisnya berkait dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ketentuan yang syar'i, yang tidak boleh kita langgari. Betul. Tidak boleh kita dalam keadaan melakukan sesuatu yang mencacat celakan hukum agama itu sendiri. Maka datang daripada Abi Sa'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, saya ambil nasnya di akhirnya. Bersabda Nabi, "Inna Allah Ta'ala faradal fara'idha fala tudayyi'uha." Yang pertama, Nabi bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan beberapa kefarduan dalam agama, jangan kamu mencuaikannya. Jangan buat tak erti lah. Yeah. Suruh solat, biarlah tak apalah. Solat tak ini minggu depan. Yeah. Ataupun bila pencen solatlah, contohnya. Itu perkara yang buruk dalam agama. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan janganlah engkau, kata Nabi SAW, bila Allah tentukan hududnya atau hukuman yang turunkan, maka janganlah kau melampauinya. Allah punya ketentuan sudah cukup sesuai dengan ketentuan manusia, ketentuan alam, cakrawala cukup sesuai. Hudud Allah ini telah sesuai, baik dalam konteks hudud hukuman dan had beragama. Ada had beragama. Betul. Ada haram, terjauhi, halal kita buat, itu hudud sebenarnya. Masuk dalam hudud yang bernamanya ta'zir ke ataupun kasas umpamanya. Kita akan bincang insya-Allah. Allah, Nabi juga bersabda, "Wa harrama asya'a fala tantahikuha." Allah telah haramkan dalam perkara, maka jangan kita mencerobohinya. Sebab Allah tahu apa yang baik dan buruk untuk manusia.
Bila Allah kata tidak boleh buat, jangan buat. Kalau kata haram, jangan kita cerobohi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. So itu semua untuk kepentingan kita dan kebaikan kepada kita. Lalu Nabi bersabda kepada kita lagi, wasakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyan fala tabhathu anha. Dan kata Nabi sallam, dan Allah diam dalam perkara tidak menyebut hukumnya, maka itu rahmat kepada kamu, maka kamu jangan mencari pasal untuk mengkaji dan mengambil maklum tentangnya. Nabi kata mudah bahasa korek rahsia. Tak payah, kata Nabi salam. Hadis daripada Al-Imam Ad-Darqutni, hadis yang disebut sebagai hadis yang sahih. Baik tuan-tuan, jadi dalam hal ini saya nak sebut satu patah bicara awal pada pagi ini. Dalam konteks perbincangan kita pada pagi ini, dalam tajuk ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala, dia ada beberapa konsep yang penting. Konsep yang pertama ialah tentang Allah sebagai Al-Khaliq. Bila Allah Al-Khaliq, dia pencipta. Bila pencipta, dia berkuasa penuh. Betul. Pencipta dia ada kuasa penuh. Sebab dialah Tuhan yang memiliki segala-gala. Perintah, hak dia. Suruhan, hak dia. Jadi Allah sebagai Al-Khaliq. Konsep yang kedua, hadis menggambarkan tentang kita sebagai makhluk. Kita sebagai manusia diperintah, yang disuruh. Manusia yang kena terima arahan. Kerana kita dicipta, bukan pencipta. Maka jangan melanggari batas-batas agama. Jangan jadi bos tak pasal lah. Dah kita orang bawah lah. Betul. Jangan ambil tugas bos, bahaya. Jadi Allah jatuh khalik, kita makhluknya. Kena tunaikan perintahnya dan ketentuannya. Yang ketiga ialah, hadis ini membicarakan konsep al-aman dan beribadat. Iaitu amanah dengan maksud tunaikan sedapat mungkin. Dengan gigih, dengan penuh keinsafan. Kerana amanah beribadat, amanah yang memang penting. Tunaikan, jangan tak tunaikan. Lakukan, jangan melanggarinya. Itu konsep amanah beribadat, sama ada zahir atau batin. Yang keempatnya, hadis ini membayangkan tentang isu yang utama, iaitu al-awamir wa nawahi. Ada dalam agama perintah, ada larangan. Al-umur yang bersifat larangan ada, perintah pun ada. Agama dia tak boleh lagi pada itu. Kalau agama tak ada perintah larang, bahaya, rosak agama. Kita rosak, tapi bila ada perintahnya, ada kebaikan. Larangan ada pun ada kebaikan. Ini semua di antara warna-warna kepada hadis yang akan kita bincangkan pada pagi ini. Ada berapa tadi? Ada 4, Ustaz. 4. Mana ada 5 lah. 4. Bukan 5. Saja nak uji da'i pula pagi ini. Betul, ada 4 perkara. Wallahualam. Baik, jadi itulah sedikit mukaddimah kepada perbincangan hadis kita pagi itu. Iaitu yang pertama, Allah sebagai Khaliq. Yang kedua, kita sebagai makhluk. Yang ketiga, amanah dalam ibadah. Yang keempat, perintah dan juga larangan. Kita nak terus meraihkan soalan yang pertama dari Jura Azlin Sufyan. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam petikan hadis tersebut ada menyebut dia tidak menyatakan hukum tentang beberapa perkara, maka janganlah kamu menyelidikinya. Apakah hikmah yang ingin ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai perkara tersebut? Dan bagaimana dengan sesetengah orang yang suka mengkaji mengenai sesuatu yang tidak logik dan masuk akal? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Jurah Azlin atas soalan. Apakah hikmah, Ustaz? Beginilah. Kalau jawapan yang panjang-panjanglah, jawapan ringkas kepada Puan Jurah ni ialah dia begini. Dalam kaedah beragama, Allah Subhanahu wa taala lebih maklum tentang kita dan kehidupan kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis. Lebih tahu dalaman kita, luaran kita. Sementara Allah pula sifatnya apa dia? Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Dalam satu surah Al-Imran Allah sebut Allah tu Maha berkuasa langit dan bumi, dan kepada Allah kembali semua urusan perkara. Baik, bila sampai tahap ada benda-benda yang kita tak perlu nak bincang. Contoh dalam kata-kata ulama, fala tabhathu anha ini, contoh dalam isu perkara gaib contohnya. Bagaimana keadaan alam kubur? Ya, bagaimana keadaan alam barzakh? Yang penting kita beriman, ada alam barzakh, ada alam kubur. Betul. Ada malaikat munkar nakir akan datang bertanya soalan kepada kita yang telah mati. Tapi sampai nak tanya
malaikat bukan akan rupa macam mana ya? Besar mana ya? Kubur sempit, macam mana nak masuk? Macam mana itu bukan daripada perkara yang kita kena fikirkan. Jadi setengah ulama kata bila Nabi sebut fala tabhasu anha, jangan mencari sesuatu yang merumitkan kita punya cara berfikir, kita punya cara hidup, sebab benda-benda gaib contohnya tadi lah. Dan mungkin dalam konteks yang sama juga, bukan benda gaib yang kita tak nampak, benda nampak kadang-kadang pun. Ya. Dan itulah maka yang isu penting adalah dalam agama ni, kepada kita bila beriman ni, kata Al-Imam Asy-Syaukani ada 3 benda yang utama. Pertama, kita ada sifat al-khudu', mana tunduk kepada Allah dengan ketundukan yang penuh. Bila Allah sebut, benar. Allah perintah, benar. Allah larang, benar. Ini datang pada keyakinan kita. Pertama, al-khudu'. Yang kedua, kita ada keyakinan mendalam. Sebab apa saja yang datang kepada kita itu adalah suatu nikmat kepada kita demi untuk keselamatan, keamanan, kebahagiaan. Sebab kita, tuan, kalau kita sampai tahap menerjah sesuatu benda, dia pada batas kemauan kita, bahaya. Orang dah sebut, orang jadi gila tak pasal-pasal. Manusia kadang-kadang dia bukan gila penyakit, tapi gila kerana akhlak. Ini bahaya. Betul. Jadi kalau penyakit tak ada masalah, boleh rawati, tapi gila akhlak antara penyakit, bahaya. Yang ketiganya, kata ulama, dalam kitab ini kita mesti merasakan betapa Allah segala-galanya. Bila Allah segala-galanya, segala-galanya Allah SWT. Kita sekadar makhluk tadi yang tunduk dan patuh laksanakan ketentuan Allah dengan penuh keinsafan. Itu jawapan kepada Puan Jura tadi. Baik. Ada perkara yang boleh kita kaji dan ada perkara yang tak perlu kita kaji di dunia ini. Soalan yang cukup bagus dari sahabat kita Ismail Mat Isa berkaitan, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah bentuk-bentuk dan ciri-ciri golongan orang yang menolak ketetapan hukum Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Ismail Mat Isa. Ciri-ciri golongan tersebut Ustaz. Tuan Ismail Mat Isa yang bertanya apakah bentuk-bentuk dan ciri golongan orang-orang menolak ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita boleh ambil satu daripada nas yang penting daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda kepada kita dalam beragama ini ialah kita mesti meletakkan suatu tahap yang utama, iaitulah kita tidak perlu masuk kepada benda yang bukan hak kita. Min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara tanda eloknya orang Islam Muslim kata orang yang meninggalkan perkara yang tidak kena mengena dengannya. Baik, kalau kita ambil kepada soalan Cik Ismail tadi, jelas kepada kita bahawa orang yang berkeadaan cuba menolak ketentuan hukum adalah orang yang mengambil tugas Allah Subhanahu wa taala. Tugas bos. Tugas Allah Azza wa Jalla. Jadi orang macam ni, apa sebenarnya kedudukan kita? Sedangkan dalam banyak benda kita kena serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu satu isu. Yang keduanya ialah Cik Ismail dan rakan penonton yang lain, antara ciri golongan menolak ketentuan Allah, mereka ini kadang-kadang dalam suasana mereka tidak ada keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan para ulama dengan menyatakan adamut tawakkuli wal iman bihi. Orang yang tidak ada suatu sebagai contoh kita ambillah. Bila bercakap tentang soal kefarduan, sebab kita bincang tentang hadis Nabi kata innallaha ta'ala faradal faraidha fala tudayyuha. Bila Allah tentukan kefarduan, macam kamu cuaikannya. Contohnya, bila Allah kata wajib sembahyang, aqimis salata li dzikri, tunaikan solat. Orang yang tolak ketentuan Allah ini orang yang ciri tak berilmu, jahil. So, kalau kita faham tentang kefarduan solat, kita tahu Allah wajibkan solat untuk kebaikan kita. Dalam agama ni tuan-tuan, kita letak satu pemikiran bahawa semua perintah Allah ada kebaikan untuk kita. Langsung tidak menjadi kita mudarat. Saya nak sambung lagi lepas ni. Sebab nampak kena berehat nampaknya. Sebab saya yakin nampak macam tengok ni. Kita sambung lagi situasi ni apa yang kita nak bincang. Antara poin yang cantik untuk kita ambil sebagai iktibar ialah jangan kita ambil tugas bos, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, agama datang menyokong bukan mengongkong, agama datang membebas bukan memeras, agama datang membimbing bukan menuding. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita yang mulia Ustaz Roslan Muhammad, membicarakan berkaitan ketetapan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita sudah membicarakan beberapa poin penting, iaitu ciri-ciri golongan yang menolak ketutupan Allah Subhanahu wa taala. Sambung Ustaz, silakan. Baik. Sikit lagi Encik Ismail ya. Bila bercakap tentang golongan dan ciri orang menolak ketentuan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, saya cuba nak bertanya kepada pandangan seorang tokoh besar yang bernama Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Ada satu nukilan yang menarik, katanya orang yang sifatnya menolak ketentuan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala ada orang yang mati hatinya, yang sifatnya mayyit qalbuh, maksudnya hati telah mati. Qalbuhu, mana hati keadaan tidak ada orang kekuatan dan matilah. Sebab itu dalam hal ini kita nak kena sentiasa mencari jalan bagaimana kita nak melihat dalam kacamata yang jelas sesuatu Allah tentukan ada kemanfaatan. Sebab bila Da'i Hakim sebut tadi kan, apa tadi? 2-3 benda tadi? Agama itu bagian-bagian cantik bukan betul lah tu. Itu saya nak sambung tu. Sebab kata Ibn Rajab Al-Hambali, bila hati manusia telah mati, segala ketentuan dalam agama akan jadi rosak bagi dia. Yang haram jadi halal. Yang halal jadi haram. Betul. Yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Ini yang kita rasa sesuatu yang tidak boleh berlaku. Sebab orang mukmin dia kena ada kewaspadaan. Ala hazarin, mesti ada kewaspadaan. Sebab semua itu untuk kebaikan, bukan keburukan. Keselamatan, bukan keseksaan. Betul. Setiap perkara yang telah Allah tetapkan kepada kita pasti ada kebaikannya. Saya suka dengan soalan Mas Niza. Ada 3 soalan, Ustaz. Okey, yang pertama kalau boleh saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua. Waalaikumsalam. Adakah ketetapan hukum Allah berdasarkan kepada 4 aspek, iaitu ibadah, akidah, munakahat dan jenayah? Itu soalan yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah panduan bagi menetapkan hukum hakam dalam sesuatu perkara? Yang ketiga, adakah hukum yang telah ditetapkan Allah salah satu jalan penyelesaian masalah dan peluang untuk bertaubat? Terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmu. #biar tahu jangan keliru. Kita pergi soalan yang pertama, tentang adakah hukum Allah itu, Ustaz, berdasarkan 4 aspek. Akidah, munakahat dan juga ibadah, juga jenayah. Silakan Ustaz. Baik. Saya rasa apa yang ditanya oleh Puan Mas Niza ni memang ada benarnya. Sebab kalau kita dalam kerangka bacaan agama keseluruhannya, Islam datang dengan perkara yang cukup sempurna, syamil wa kamil, komprehensif. Dalam Islam dia merangkumi aspek batin dan zahirnya, aspek jiwa, aspek luar jiwa, aspek perkara berkait dengan dalaman hati, luar hati. Dalam hukum beragama ini saya mengambil daripada pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, menyatakan kepada kita bahawa kerangka agama memang begitu. Bila Allah fardukan, Allah perintah larang, ia kait dengan soal ibadah, soal akidah, soal hubungan kemanusiaan dalam kekeluargaan, namanya sebagai munakahat. Termasuk hubungan kita masyarakat, iaitu hubungan bersifat komunikasi syariat. Ada muamalah macam-macam. Sebab kita hidup ni tuan-tuan dalam kerangka tu. Ibadat contohnya, dalam kita sebagai manusia kita wajib tunaikan solat, fardu zakat, fardu haji, macam-macam. Termasuk kita bab akidah ketuhanan Allah Azza wa Jalla, kena jadi orang tidak syirik pada Allah, jangan syirik pada Allah. Ketiga, dalam soal munakahat, kita dengan keluarga mendampingi keluarga yang beriman, keluarga yang soleh, anak berjaya, anak beriman. Kemudian kita dengan masyarakat dinamakan sebagai hukum syariat secara sosial. Kita nak muamalah, kita ada berniaga, jual beli. Maka memang dalam kerangka hukum agama itulah sebenarnya. Cuma nak tambah 3-4 lain boleh tambah, tapi kalau disebutkan Puan Wan tadi, memang itulah akidahnya, ibadatnya, munakahat dan juga dari sudut muamalah. Rangkuman semua ini ada dalam hadis, dalam Al-Quranul Karim. Dan Nabi SAW bawa semua itu kepada kita.
daripada zaman Mekah sampai zaman Madinah. Baik. Soalan kedua tu saya tak sempat nak cover balik. Apa dia yang kedua je? Tentang panduan dalam menetapkan hukum hakam sesuatu perkara, Ustaz. Panduan dalam tak hukum perkara. Baik. Kalau kita tengok dalam hadis ini, sebagai contoh hadis yang kita sedang baca sekarang ini, kita dapati bahawa jelas bagaimana dalam hadis ini Nabi SAW telah meletak kepada kita perkara yang jelas tentang hukum hakam. Contohnya pertama, Nabi sebut tentang perkara difardukan. Yang kedua, perkara diharamkan. Ketiga, batas-batas dalam beragama. Dua batas. Satu batas daripada sudut hukum, ada hudud, ada qasas ta'zir. Yang kedua, batas dalam pergaulan, batas dalam kita bermuamalah. Ada batas juga. Tak boleh sebarang akhlak kita lakukan. Betul. Saya dengan hakim ada batasnya. Saya tak boleh ceroboh hak hakim. Betul. Saya boleh kata, saya tak boleh caci maki hakim. Saya tak boleh kata cerca hakim, tak boleh. Itu batas tu. Tak layak saya nak kata kepada hakim seumpama kita kata kita buat, tak boleh. Itu hudud tu. Termasuk hudud dalam soal hukum hakam. Orang berzina, sekian hukumnya. Minum arak, kena rotan contohnya. Baik. Yang keempat ialah dalam agama ada benda-benda yang sakitun anhu. Allah diamkan hukum hakamnya. Itu ada dalam agama. Yang mana ia menjadi sesuatu yang tak perlu kita nak mencari kenapa. So adalah kita akan sebut nanti kalau ada panjang masa lagi, kita akan sebut tentang Nabi pun ditanya tentang persoalan seperti keju, seperti apa ni, ialah ada 2-3 perkara Nabi tak bercakap. Nabi diam. Bahkan Umar pernah satu ketika kata dia, aku pergi ke pasar Madinah, bila aku tengok ada orang Islam jual, aku beli saja. Tak kiralah barang tu Yahudi, tidak. Sebab penting orang Islam jual adalah kebaikan. Bismillah, kata Umar. Itu ceritalah. Jadi dalam hal ini panduan agama jelas. Hadis-hadis tersebut tentang benda fardu, benda haram, benda yang hudud umpamanya. Baik. Kemudian yang ketiga, apakah hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT, apa tu? Sebagai satu jalan penyelesaian dan peluang untuk bertaubat. Betul. Ya. Yang ini kita kena terima hakikat. Dia hukum dalam agama ni, jangan tengok hukum bersifat apa ni, hudud semata-mata. Ya. Dalam hal ini menarik kata-kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia kata apa? Hukum dalam Islam ni banyak. Antara bagaimana Allah SWT beri kita ruang pula untuk bertaubat. Itu hukum namanya. Hukum taubah. Mana kita berbuat untuk balik kepada agama dengan cara kita bertaubat. Kita buat silap contohnya. Kita kena dengan keampunan. Betul. Allah buka pintu. Wasari'u ila maghfirah. Kamu kena segera kepada keampunan. Maka dalam agama, hukumnya kadang-kadang bukan saja masalah hukum bersifat hudud, hukum dalam beribadat. Menyedarkan kita. Menyedarkan kita Islam kita. Jadi masuklah kita bertaubat, hukum dalam beribadat. Orang bersalah segera balik kepada hukum taubat. Betul. Dalam taubat ada pula dia punya syarat-syaratnya. Panjang pula cerita pula ni. 3 syarat kalau kita dengan Allah kita berdosa. Betul. Taubat syarat keempat, kita dengan orang. Saya ingat kalau ada masa akan sentuh, insya-Allah. Baik Ustaz. Jadi kalau kita di lalu lintas ada panduan-panduan dan larangan-larangan, bukan apa, untuk menjaga kita supaya tidak kemalangan dan sebagainya. Kita nak meraihkan seorang pemanggil, boleh Ustaz? Baik, silakan. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam, Da'i Hakim, Kak Iyad sini, Nohayati Ismail dari Rawang. Ya Kak Iyad, silakan. Terima kasih Da'i. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan Kak Iyad Ustaz, ada yang bertanya, kita tak minta pun dilahirkan Ustaz. Jadi dia orang sering bertanya kenapa dan bagaimana kita sebagai seorang Islam, sedangkan kita tahu dalam surah Al-Baqarah kita dijadikan untuk beribadat dan sebagai khalifah di bumi ni Ustaz. Jadi lagi satu Kak Iyad nak tanya, apa beza takdir dan nasib? Sedangkan sebagai contoh Kak Iyad kalau nak pergi ke Penang, Kak Iyad boleh pilih jalan darat ataupun jalan udara. Jadi itu pilihan di tangan kita. Jadi Kak Iyad nak tanya Ustaz, apa beza selalu orang kata takdir dan nasib Ustaz? Itu saja soalan Kak Iyad Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iyad atas 2 soalan yang diajukan. Yang pertama, hari ini kadang-kadang orang tak nak beribadah Ustaz. Dia kata aku tak nak dilahirkan, tapi dilahirkan tengok-tengok kena ibadah. Bagaimana Ustaz dengan kenyataan sebegitu? Ini adalah satu ungkapan yang menolak ketentuan ilahi. Allah punya ketentuan. Saya lebih suka nak kata macam ni. Kelahiran kita ke alam bumi ini sememangnya bukan perancangan manusia, tapi perancangan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya perancangan. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'. Allah yang keluar ke perut mak kita. Kalaulah satu pasangan suami isteri, katalah suami isteri berkahwin,
Memang nak anak pada anak. Betul. Minta maaf saya sebut, ada pasangan yang tak ada pada anak. Sampai kematinya. Allah tak rezeki anak. Padahal berkahwin, kemahuan pada anak tu pasti Betul. tak boleh tempoh setahun, beberapa tahun kemudian. Tak seorang, nak tiga. Tak tiga, nak 10. Contohnya. Tambah cawangan lain cerita. Itu lain cerita. Tak menambah keluarga tu, kita satu rezeki. Baik. Tiba-tiba, ada orang kata saya dilahirkan kemudian kita sebenarnya telah meletakkan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah sebut kepada kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Surah An-Nahl ayat 97, tak silap saya. Boleh saya An-Nahl lah. Jelas. Arti kalau kita faham tentang hakikat hidup ini, kita kata alhamdulillah, syukur aku pada Allah. Betul. Sebab ini nikmat. Tetapi mengapa timbul ungkapan tadi? Pertama, ada 3 sebab bagi saya. Pertama, orang ini kerana dia tidak ada ilmu yang cukup di hati, di dadanya. Sedangkan kalau dia lahir-lahir dalam keadaan tak lengkap sebagai manusia, bahkan binatang, dengan muncungnya, dengan ekornya, pasti dia akan beratap. Kenapa saya ada ekor macam tidak? Contohnya kan. Tapi anda lahir sempurna, dengan mukanya, dengan tangannya, dengan mulutnya, dengan hidungnya, dengan dia punya ketinggian dah. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Betul. Anda lahir kalau sebagai macam binatang saudara, muka ada tapi ada ekor belakang. Ada muka tak bulu contoh, macam-macam macam monyet kan. Kita akan rasa tertekan. Jadi syukur. Yang pertama tak syukur. Dia tak ada ilmu. Yang kedua, orang macam ni sebenarnya kenapa dia timbulkan perasaan macam tu? Yang kedua, dia tak merasakan bahawa yang pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedang kita kena faham, aku punya milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Dia kena faham. Yang ketiga, saya rasa di antara isu yang berlaku ialah dia tak dapat suatu, orang kata apa, kalau dalam keluarga ni dah Hakim, sayang kasih yang sesuai lah. Kadang-kadang bila kita tak ada sayang kasih sesuai, kadang kita hilanglah adab-adab itu. Betul. Itulah mak ayah kena beritahu kepada abang long tu, abang long anak yang soleh, insya-Allah itu. Wallah, betul lah, saya rasa di antara apa yang saya mampu sampaikan dan jawab pada ayat tadi, insya-Allah. Wallah. Untuk soalan yang pertama, 3 jawapan, iaitu yang pertama, ilmu tak cukup, yang kedua, tak rasa Allah sebagai Tuhan, yang ketiga, tak dapat kasih sayang secukupnya. Kita berehat seketika, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Roslan Muhammad, membicarakan berkaitan ketetapan hukum Allah. Dan tadi kita tunda soalan yang kedua, diajukan oleh Kak Ayat, berkaitan apakah perbezaan antara takdir dan nasib. Ustaz, silakan. Okey. Kayat yang dihormati dan seluruh rakan penonton yang dirahmati Allah sekalian, dia bisu takdir nasib ini, dia 2 kalimah yang saya fikir ia sesuatu yang cuba dipisahkan maksud dan maknanya. Sebenarnya kalau kita tengok dalam bahasa mudah, takdir nasib satu kalimah yang sama. Cuma kalimah takdir kalimah yang mengatasi daripada sudut bacaannya ataupun kegunaannya, sebab Nabi bersabda kepada kita dalam bab ini,
contoh yang Nabi sebut dalam hadis daripada Imam Tirmizi, antara tanda orang beriman tempat, antara salah satu ialah wa yu'minu bil qadri. Dia beriman dengan takdir. Takdir kalau tengok kepada maksudnya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya takdir. Dan nasib ini kalau bahasa Melayu dengan makna yang agak mudahnya ialah daripada ketentuan yang lain. Nasib saya lah kalau saya ikut jalan ni tak jam. Tapi saya ikut jalan ni jam pula dah. Patut sejam dah 3 jam setengah. Kita bercakap tentang nasib, ya. Maknanya satu pilihan yang mungkin silap. Lepas tu nasib baik tak baik. Nasib baik aku lalu jalan kau tidak aksiden contoh. Sebenarnya semua itu masuk takdir belaka. Itu masuk dalam takdir ma qaddaral, apa yang Allah takdirkan. Cuma dalam hal ini kita jangan melihat takdir suatu ketentuan yang sabit, yang sabat. Sebab dalam agama Allah takdir sakit contohnya. Bahasa mudah nasib kan. Kita sakit. Kita jangan kata Allah bagi sakit, nak macam mana terimalah. Tak ada. Kamu kena usaha untuk dapatkan rawatan. Allah uji kita dengan takdir harta tak banyak. Rezeki tak banyak, anak ramai. Usaha dengan mencari rezeki yang lebih lagi. Betul. Cari masa yang sesuai. Jadi dalam hal ini takdir tidak akan menjadi tetap selama-lamanya kecuali kita mengambil langkah untuk mengubah takdir. Dan boleh dalam agama. Sebab itu dalam agama jelas dalam hal ini beriman takdir baik dan buruk itu sebenarnya dalam satu isu yang disebut agama. Contoh kita ambil. Dia sebut dalam satu ayat At-Taghabun ayat 11. Allah kata apa? Ma asaba min musibatin illa bi'dillah. Apa sahaja yang berlaku sesuatu itu kamu izin Allah Azza wa Jalla. Kita aksiden. Kita aksiden. Memang kita tentu ketua macam tu. Tetapi soalnya sekarang ialah kenapa kita bawa kereta yang laju? Itu kita merubah takdir Allah Azza wa Jalla. Laluan patut 110. Dia lalunya 180. Memang itu je pasal. Memanglah je pasal. Cuba harmonikan hati kita melalui jalan itu dengan cara tak akan berlaku. Jadi kita boleh merubah takdir dengan kita punya keimanan dan amalan kita. Alam ayat kalau kata wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Siapa beriman pada Allah akan beri kepadanya hidayah dan pimpinan baginya. Jadi buat kita tuan-tuan, takdir bukan sabit selama-lama. Kita boleh ubah takdir dengan apa sahaja kebaikan. Miskin, cari harta, bertambah kaya. Sakit, cari rawatan, sihat insya-Allah. Yang penting pada Allah kita berserah. Betul. Itu penting. At-tawakkul penting. Iaitu serah pada Allah, tawakal. Wallahu a'lam. Saya tertarik dengan soalan dari Pak Suli Romli. Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Soalan saya, adakah rukun Islam yang 5 itu yang telah difardukan tidak boleh ditinggalkan? Tetapi bagaimana yang dikatakan adanya rukhsah ketika dalam situasi darurat? Apakah pula contoh mengenai mereka yang melampaui batasan dalam syariat yang telah digariskan oleh Al-Quran sebagai larangan dan sebagai mana hadis oleh Rasulullah SAW kepada kita umatnya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Okey, baca sekali lagi kan sebab saya berkaitan tentang panjang soalannya. Panjang soalannya. Betul Ustaz. Okey. Sekali lagi. Iaitu tentang rukun Islam yang 5 tu Ustaz, yang telah difardukan kepada kita. Akan tetapi ada golongan yang ialah diberikan rukhsah. Contoh mungkin solat Ustaz. Ada diberikan rukhsah ketika kita musafir dan sebagainya. Bagaimana Ustaz? Okey. Kalau saya boleh faham soalan rakan penonton setia kita ni, Pak Suli Ramli ni, dalam Islam dia ada nilai keadilan. Ya? Hukum Islam kata dalam contoh dalam bab salat. Betul. Salat jelas hukumnya fardu, wajib dilakukan. Bermula dengan subuhnya 2 rakaat, kemudian zuhurnya, asarnya, isyaknya, maghrib dan isyaknya, selesai. Itu kata rukun Islam lah kan, salah satunya. Masuklah kita dalam keadaan berpuasa. Betul. Jelas berpuasa, Al-Quran dalam Al-Baqarah 183, kutiba alaikumusiyam, wajib berpuasa. Tiba-tiba dalam soal itu, ada di sana mungkin beberapa situasi yang kita boleh untuk mengambil satu sikap meringkaskan, kalau bahasa mudahnya. Meringkaskan, kalau bahasa agama, qasar, jamak contohnya. Itu bahasa dalam hukum fiqh. Qasar itu rukhsah.
bagi orang yang musafir. Itu bukan, sebab ada orang kata itu seolah kita memperlekehkan agama. Tidak. Sebab apa yang diusaha itu daripada siapa? Nabi yang berizinkan. Nabi amalkan. Jadi itu bukan satu benda pelekeh agama. Itu satu kemudahan yang Allah beri kepada kita demi tujuan kita musafir. Kalau kita dalam keadaan Ramadan, kita sakit, kita boleh buka puasa, kita musafir boleh buka puasa. Rukhsah ini sebenarnya sesuatu di antara elemen yang boleh jadi kita lebih seronok untuk beribadat. Merajinkan kita dan lebih seronok. Sebab apa? Saya beri contoh yang mudah. Kalau kita musafir, dalam keadaan kita payah musafir, asar boleh buat 2 rakaat. Jangan tinggal. Jangan tinggal tu bahaya. Dosa besar. Asar kita boleh qasar 2 rakaat. Itu satu tindakan yang begitu baik sebab kita dapat ringkaskan kita punya solat demi perjalanan. Kita mungkin jam. Mungkin solat dengan 2 rakaat kita boleh qasarkan sembahyang tadi, memudahkan perjalanan kita, memudah urusan kita. Jadi itu satu rezeki. Jadi kenalah tuan ingatkan setiap betapa Allah ni terlalu adil dengan kita. Allah tidak pernah menyusahkan kita. Dapat datang hukum bentuk qasar ke jamak rukhsah tadi untuk kepentingan hamba-hambanya, baik dalam soal solat ke puasa dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi susah macam mana pun kita kena buat ustaz ya, tetapi ada keringanan yang telah diberikan oleh Allah. Dan yang kedua ustaz, contoh mereka yang melampaui batas syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Quran dan juga hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melanggar syariat. Ini pun satu dia jenayah dalam agama lah. Kalau kita boleh sebut asal mudahnya, mana orang yang melanggar syariat adalah orang-orang yang berlaku jenayah dalam agama, orang macam tidak akan sejahtera selamatlah. Sebab kita dalam agama ni kita kena ingat bahawa tunduk, al-khudu' wa tadallul pada itu satu yang mutlak. Khudu' tunduk dan patuh, tadallul merendahkan kepada Allah itu yang mutlak. Bila melanggar syariat, ia ada hukum sendiri. Contohnya dalam agama ada hudud. Sebab itu Nabi sebut tadi kan, kita baca tadi tentang hudud. Berzina contohnya, sabit kesalahan, kalau dia seorang yang telah berkahwin, rejam sampai mati. Belum berkahwin, rotan 100 rotan. Minum arak, diharam minum arak, diminum arak, sabit kesalahan dia kena melalui hukuman rotan. Soal 40 boleh tu kepada situasi semasa lah. Sebab dalam Islam dia ada kaedah dia. Zaman Umar pernah rotan sampai 80 rotan. Zaman Nabi 40 rotan. Kenapa berbeza? Itu bukan langgar syariat, kerana zaman Umar diriwayatkan ramai peminum araknya. Maka hukum kena angkat sikit supaya lebih mengajar kepada peminum arak supaya tidak berterusan. Wallahu a'lam. Baik. Kita nak meraihkan pula pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Da'i dan kru-kru tanyalah Ustaz. Saya Nurul Hidayah binti Saifuddin dari Kota Baru. Orang Kelantan ya? Yes. Tak boleh Kelantan. Silakan. Soalan saya, boleh Ustaz explain tentang ajaran sesat? Mengapakah wujud ajaran sesat itu? Kadang-kadang ajaran sesat ini kita nampak betul tapi dia salah. Adakah ajaran sesat ini kerana mengubah hukum Allah dan dia tidak memahami hukum Allah? Mungkin explanation tentang ajaran sesat dan hukum Allah. Itu soalan saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Puan Nurul Hidayah Saifuddin dari Kota Baru, Kelantan. Yang hebat tak bunyi Kelantan, Ustaz. Dan kita nak dengarkan jawapannya selepas berehat nanti. Kita berehat seketika, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور.
kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Orang tua pernah berkata, kebat sekebat erat, melangkah selangkah sampai, dan berkata sepatah sedang. Menunjukkan hati-hati dalam apa jua urusan kita kerana ada batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita nak meraihkan soalan yang diajukan oleh Puan Nurul Hidayah Saifuddin dari Kota Baru, Kelantan tadi berkaitan hari ini Ustaz, ajaran sesat banyak Ustaz. Seolah-olah mereka melihat ajaran tersebut betul walaupun tak betul. Dan apakah ajaran sesat itu dikategorikan sebagai ajaran yang mengubah hukum Allah? Silakan Ustaz. Dia beginilah Puan Nur Hidayah dan seluruh para penonton di luar sana. Antara cabaran semasa dalam kita hidup seharian ini ialah bila ada sana pelanggan-pelanggan dan penawar-penawar yang menawarkan situasi tertentu. Macam baranglah juga. Ada barang palsu. Sebab ada pelanggannya. Ada pula yang mencetak dan mengeluarkannya. Betul. Ya, barang itu tidak mudah untuk dikawal. Nampak macam mahal tapi murah, semurah-murahnya. Pakai 2 minggu, rosak. Tak ada 2 tahun pun. Jadi kita hadapi situasi macam-macam. Maka dalam konteks agama pun sama. Sebab itu dalam agama ini, kita dapati sejarah ajasa ini sebenarnya kalau kita nak korek sejarah lama sungguh. Daripada zaman Nabi dah ada dah. Bila ada Nabi palsu contohnya, mengaku Nabi. Itu terang-terang ajar sesat. Musa betul kadzab dan seorang perempuan pula mengaku Nabi. Dan sejarah itu berlalu. Sehinggalah ke zaman kita sampai Nabi kata apa? Di akhir zaman akan ada dajjalun kadzabun. Akan datang dajjal yang mendustakan agama. Contoh seperti orang mengaku sebagai Imam Al-Mahdi. Ya, mengaku dia Imam Al-Mahdi datang untuk menjadikan umat, dan dia pula wajah Mahdinya lebih kita rasa nak ketahu pun ada. Melayu pula tu. Ya. Jauh pula tu minta belakang. Dan katalah hadis Nabi sebut Imam Mahdi daripada min atri Fatimah. Imam Mahdi daripada keluarga anak beranak ataupun keturunan Fatimah. Confirm Arab. Betul. Tidak Melayu. Daripada negara Madinah, bukan daripada semenanjung tanah Melayu. Betul. Tiba-tiba muncul orang-orang. Jadi benda macam ni kita dapati sesuatu yang pelik dan pelik. Situasinya begini. Bagi saya isu ni tuan-tuan puan kita kena ingatlah berhati-hati. Sebab itulah orang yang benar-benar terpelihara pada sesat ni, orang yang ada pertama ilmu yang mantap dan kukuh di hati. Yang kedua, orang yang tak mengambil sikap shortcut dalam beribadat. Sebab dalam tawaran ilmu sesat ini biasa 2 sebab besar. Pertama, guru yang menyesatkan sebab dia nak ambil kesempatan menipu orang lain atas nama harta benda orang ke dia ambil kesempatan. Keduanya adalah kerana orang tu nak shortcut. Betul. Nak ringkas. Bila mengaji satu ilmu tak payah solat-solat ni. Seronok ah. Daripada wuduk tak payah, kena menghadap kena masjid tak payah. Sekadar niat saja. Wuduk ambil niat saja. Niat supaya 24 rakaat. Dah solat dah. Ke Mekah tak pergi. Niat saja ke Mekah sampai kat tawaf. Shortcut macam ni mana dalam Islam? Betul. Dalam Islam terang Nabi sebut bab sembahyang fardunya asar 4 rakaat. Betul. Nabi anjur kita pergi ke masjid berjemaah. Dalam bab berpuasa Nabi anjur kita supaya kita berpuasa pada pagi sampai ke petang, daripada matahari naik sampai matahari gelincir contohnya. Betul. Jadi semua ini jelas dalam agama. Ke Mekah pun Nabi sebut ketika supaya kita ke Mekah. Bukan sebut kepada kita wa azzim fin nas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajr amik. Kena pergi ke Mekah. Betul. Jalan kaki ke kenderaan kena pergi. Tawaf Kaabah. Tiba-tiba tak payah ke Mekah. Cukup di rumah saya niat dapat. Jadi amal pelik-pelik tuan-tuan. Bila amal pelik kita guna akal yang cerdik. Kalau kita guna akal cerdik kita rasa mudahlah. Betul. Ini antara bahananya. Yang ketiganya bagi saya kita kena carilah seorang yang alim yang tahu hukum hakam. Kerana sifat ilmu sesat ni yang saya nampak dalam Jakim sudah keluarkan beberapa kenyataan daripada bukunya, biasanya amalan jasad ni tuan-tuan diajar secara sembunyi-sembunyi. Dia tak ajar secara terbuka. Malam pukul 12 malam boleh mengaji. Di kawasan yang jauh pada orang. Tersembunyi. Betul. Peliklah. Dalam Islam ia terbuka. Solat terbuka, mengaji terbuka, tempat yang orang ramai. Itulah agama. Jadi inilah di antara benda yang kita kena letak hati. Kalau tidak Puan Nur Hidayah,
kita melanggari ketentuan hukum hakam Allah seolah kita yang milik agama, bukan Allah. Ini satu jenayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Kenyataan yang menarik untuk kita kongsikan dari guru kita Ustaz Roslan, iaitu amal yang pelik perlu kita perhalusi dengan otak yang cerdik. Dengan ilmu. Kata-kata tersebut. Betul Ustaz. Soalan seterusnya dari Mazni Hasan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Pepatah ada menyebut, hidup ini umpama pentas dan kita hanyalah pelakonnya. Adakah bermakna jika diberikan watak jahat, maka kita seharusnya melakonkan watak itu sejahat-jahatnya tanpa sebarang pilihan? Bolehkah kita rumuskan bahawa ini sebagai ketetapan hukum Allah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Mazni Hasan atas soalan. Macam orang kata, Ustaz, hari ini aku jahat sebab Allah yang jadikan aku jahat. Aku tak boleh berubah dah, tak ada hidayah dah. Bagaimana Ustaz? Dalam hukum beragama kita, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita kena faham bahawa takdir dalam beragama dalam hidup ini adalah suatu ketentuan ilahi kepada kita. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Berkuasa. Allah tidak pernah zalimi kita. Dalam Quran sebut kepada kita, walaysa bizallamin lil abid. Allah tidak pernah zalimi hambanya. Sekalipun kita Allah uji dengan situasi yang memayahkan. Betul. Contoh, ada orang Allah uji dengan, minta maaf sebut dalam bahasa mudahnya, dilahirkan tak cukup sifat. Mungkin kehilangan kaki, mata tak nampak. Allah tidak zalim sebenarnya. Sebab di sebalik itu ada rahmat menantinya. Betul. Betullah kadang-kadang orang yang cacat anggota badan menjadi orang sebaik-baik manusia. Hari ini saya tengok bila ada kalangan kita ada orang yang cacat, fizikalnya sekadar 2 kaki saja, bukan macam biasa, tapi usahawan berjaya. Betul. Seorang yang buta mata tapi dalam dadanya Al-Quran. Hati yang celik. Hati yang celik. Betul. Mana nampak tak? Kalau Allah zalimi orang macam ni, Allah beri kesusahan sampai mati ya. Dah tak cukup sifat, susah sampai mati. Tak ingat apa-apa pun, dah mata buta, tapi tidak. Sebab itulah ini semua kata Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau kita orang yang sifat cukupnya, sifat lengkap. Maka dalam begini kata, saya nak sebut kepada Cik Mazni, Puan Mazni, bahawa kita jangan ambil situasi yang berlawan dengan agama. Saya setuju bila sebut pentas dunia ini, dia berlakon ini, saya nampak dia kena ada makna yang tersirat. Berlakon tak ada masalah. Tapi bila lakonan itu melawan batas agama, payah. Ya, berlakon dalam bentuk melawan batas agama. Akhirnya dia berlakon jadi seorang yang rosak dalam agama. Itu tak boleh lah. Maksud saya ialah kita mesti ada kekuatan. Dalam maksud yang lain, kita mesti ada tarikan ilmu dan keimanan. Kalau tidak, kita akan dihiasi oleh syaitan, nafsu dalaman kita. Jadi kita berlakon sebagai seorang mukmin, tapi hati kita penuh dengan keburukan. Allah. Tak boleh lah. Betul. Ya. Kalau kita dalam keadaan contoh macam ni lah, contoh saya pun tak erti nak detailkan ni. Puan Mazni soalan je berat juga ni. Ya. Kalau kita contohnya, Allah beri kepada kita rezeki. Sebagai seorang yang tak banyak rezeki. Tak salah kita berlakon sebagai seorang yang ada rezeki. Dengan cara semangat menyumbang. Betul. Orang tak tahu, tapi Allah tahu. Betul. Orang rezekinya banyak, menyumbang banyak. Kita rezeki tak banyak, tapi kita menyumbang juga, 10%. Kita berlakon sebagai orang yang macam kaya. Tapi tak apa. Sebab itu dalam rata Allah Azza wa Jalla, kita kata kepada orang. Jadi lakonan kita mesti pentasnya. Kerana Allah Azza wa Jalla, insya-Allah Allah rahmati. Tapi kalau kita dalam keadaan berlakon sebagai orang jahat, itu bahaya. Baik jadi jahat tak boleh. Wallahu a'lam. Saya suka dengan soalan dari sahabat kita Mas Ripah Nur Jamain tentang orang yang baik bertempat, Ustaz. Iaitu, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah melanggar ketetapan hukum Allah dianggap orang yang ingkar kepada Allah dan perlu untuk segera bertaubat? Yang kedua, bagaimana pula orang yang patuh pada penetapan hukum Allah ketika berada di tempat tertentu sahaja? Contohnya ketika berada di Mekah. Di Mekah, Ustaz, baik sungguh Ustaz, pakai jubah, tutup aurat, solat dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, bila berada di tempat sendiri, lain pula perangainya. Silakan, Ustaz.
sifat seorang mukmin, saya rangkumkan dalam satu jawapan pada soalan tu lebih kurang ya. Sifat seorang mukmin dia tidak menjadi munafik. Ya. Kerana munafik ini tuan-tuan sebenarnya dalam Islam. Munafik dengan mana kita menyembunyikan kebenaran dan menzahirkan sesuatu yang lain. Dalam hukum beragama kita, kenapa kita nak baik bertempat? Apakah kerana Mekah tempat kita beribadat, atau Mekah tempat kita buat maksiat? Sedangkan bumi Allah, bumi yang kita kena mencari pintu rahmat dan kebaikan bila-bila masa sahaja. Jadi dalam hal ini Puan Peni Masrifah yang bertanya, bagi saya jelas dalam agama kita mesti ada nilai. Kalau dalam bahasa Arab sebut qimah, satu nilai yang penting yang mesti terasnya adalah keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita letak qimah ataupun kita di luar sana, kita macam itulah. Depan orang muka manis, teramat manis. Betul. Belakang orang mukanya amat mencuka masam contohnya. Depan orang berlaku baik, belakang orang berlaku tidak baik. Ini bukan akhlak. Ini adalah bukan akhlak. Ini orang yang munafik. Orang munafik ni tuan-tuan, kenapa terancam diancam? Sebab Allah tak suka. Innal munafiqina fi darkil asfar. Orang munafik neraka paling bawah sekali. Maka hadis tersebut kepada kita, orang munafik ada tanda-tandanya. Idza haddatsa kadzab, bila bercakap dia dusta, idza tumina khana, bila khianat, bila beramal khianat, macam-macam lagi. Jadi dalam Puan Masrifah, kita jangan mengambil sesuatu yang bersifat merosakkan kita. Baik semua tempat, bukan baik tempat-tempat tertentu. Yang penting adalah kita mesti ada kekuatan hati dan jiwa yang kental kepada Allah dan faham tentang agama itu sebagai satu panduan kepada jalan kebaikan, bukan perjalanan kerosakan. Wallahu a'lam. Betul Ustaz. Bila sebut juga tentang topik kita iaitu ketetapan hukum Allah, dan kita hari ini sebagai seorang ibu dan ayah Ustaz. Bagaimana kita nak mendidik anak kita supaya turut serta dalam mentaati ketetapan hukum Allah tersebut? Yang pertama, kita dalam beragama mesti ada al-qudwah. Al-qudwatul muthla, contoh yang terpuji. Kalau kita tak ada contoh yang terpuji dalam soal akhlak, perangai, sikap, watak, bahayalah. Betul. Seorang ayah nak didik anak kepada kebaikan, tapi dia tak mau beri qudwah, tak boleh beri qudwah yang baik. Suruhan pun tak diberi, perintah pun tak tegas, arahan pun tak tegas. Anak-anak akan terabai. Betul. Dan kita tegas, jom kita buat bersama, jom kita baca bersama, jom ke masjid. Ketegasan tu ada. Jadi al-qudwah penting. Dan hal ini bagi saya, bila Zaid Hakim dah sebut benda macam ni, itu yang Nabi lakukan. So Nabi bercakap benda yang baginda lakukan, bukan bagi cakap benda luar konteks. Nabi suruh, Nabi buat. Larang, tinggal. Jadi ini di antara benda-benda yang kita kadang-kadang hilang. Nak kebaikan, tak cipta ruang-ruang kebaikan. Nak kepada kemuliaan, tak cipta ruang kemuliaan. Macam anak tadi lah. Nak anak jadi anak soleh, tapi kita gagal nak tunjuk qudwah yang baik. Siapa yang bersalah? Saya tak kata anak bersalah, yang salah mak bapak tu sendiri. Bila sampai dia kecewa, jangan kecewa kerana anak, kecewa kerana aku yang silap sebenarnya. Aku tak ada qudwah pada anak. Itu sebagai satu peringatan lah. Sebab ini benda besar. Betul. Dalam beragama ni, benda-benda besar. Sebab kadang-kadang qudwah tu bila kita gagal untuk tunjuk, kita akan kehilangan nikmat di sebalik apa yang kita harapkan itu. Anak gagal, kita pun gagal. Wallahu a'lam. Kalau kita lihat anak kita gagal, lihatlah kepada diri kita sendiri yang gagal mendidik terhadap anak-anak kita. Sebab itulah saya teringat satu hadis Ustaz, kalau boleh saya sebutkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, iaitu suci, bersih. Betul. Maka kitalah sebagai mak ayah yang membentuk sama ada nak jadi Yahudi ke, Nasara ataupun Majusi. Jadi mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan oleh guru kita dapatlah kita amalkan dalam kehidupan. Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini. Teruskan bersama dengan kami untuk siaran tambahan 30 minit di TV9 selepas ini. Jumpa selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga guru kita yang mulia, iaitu Ustaz Roslan Muhammad, membicarakan berkaitan ketetapan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, soalan seterusnya dari Mak Eton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia telah menentukan beberapa batasan, janganlah kamu melampauinya. Selalunya hukum makruh ini ramai yang langgar dan bersangka hanya makruh, tak berdosa pun. Jika diamati sesuatu yang makruh itu walaupun tidak berdosa namun dibenci Allah. Jika kita benci seseorang, pandang mukanya pun kita tak nak. Jadi perlukah kita langgar perkara yang hanya makruh? Mohon pandangan Ustaz. Hashtag biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Mak Eton atas soalan. Terima kasih Mak Eton ya. Dia begini tuan-tuan puan-puan, kita dalam konteks peribadatan ataupun dalam konteks beribadah pada Allah SWT, kita kena ada suatu tahap pengawalan. Betul. So kita tahu dalam hukum kita berada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, ya, dan sebagainya. Jadi haram, ya. Maka dalam agama ini, kalau tengok kepada pandangan yang menarik, disebutkan Imam Al-Ghazali sebenarnya. Imam Ghazali bercakap bercakap tentang soal hukum-hukum, tapi ada bicara beliau. Sebab bagi beliau, kata Imam Ghazali, sandaran utama dalam hukum ialah kita mengutamakan apa yang diutamakan dalam agama. Contoh dalam bab wajib. Jangan kita abaikan. Sebab tu wajib bersedekah, wajib berzakat, wajib salat, wajib berpuasa. Dan sunat kita untuk baca Quran, sunat. Utamakan. Yang sunat wajib kita utamakan. Dalam masalah makruh ini, jangan pandang lekeh. Soal orang kata ala makruh je. Sebenarnya je itu datang daripada soal pelekeh hukum dalam Islam. Sebab ada ulama kata bahawa makruh ini lebih dekat kepada soal haram. Sebab itu seorang yang berjiwa besar, berjiwa beriman, berjiwa adanya iman, dia tak akan buat benda makruh. Sebab makruh ini boleh bawa yuaddi ilal haram. Ya, benda makruh boleh kepada haram. Tak tentu. Maksudnya bagi dalam agama Mak Eton, kita nak kena kekuatan itu. Sebab pilihan kita ada. Kenapa nak ambil makruh, tidak ambil yang sunat? Ya? Yang sunat ada. Kenapa makruh juga? Jadi, ketika itu, yang menentukan ialah dalaman hati kita. Itulah kata Al-Imam Al-Ghazali, suluhan kepada hati adalah ilmu yang cukup. Bagi Imam Ghazali, bab ilmu dia tak bagi ruang. Sebab dia kata, al-ilmu nafi' ialah ma yuqarribul abdu ilallah. Ilmu yang bermakna orang yang boleh dekat dengan Tuhan. Menjadikan basirah kita ada. Basirah mana hati kita percaya. Maksudnya ilmu dia boleh buat kita kebaikan. Tapi kalau kita pandang makruh ala makruh je tu bahaya sebenarnya. Je tu jawapannya bahaya. Betul. Batulah maka kita kena cuba jauhi benda yang makruh, ambil yang sunat, itu lebih aula, lebih afdal sebenarnya. Kemudian yang keduanya ialah bila kita dah biasa dengan benda makruh, kita terbiasa dengan benda-benda yang sifatnya tak lengkap. Makruh tak lengkap, sebab itulah benda yang makruh apa tuan-tuan, saya lupa sebut tadi, benda Allah benci. Daripada kariha, yakrahu makruhan, benda Allah benci. Macam contoh tadilah, contoh dalam agama, antara benda yang Allah benci apa dia? At-talaq. Ya? Tolak tu boleh, tapi Allah benci. Tapi kalau kita asyik nak tolak saja, bersikap nak tolak saja, contoh nak berbesar kasih, akhirnya bawa kepada benda haram. Menjadikan kita biasa benda yang tak betul. Jadi suatulah maka di situ kata ulama, menjauhi yang sifatnya makruh lebih afdal demi untuk menjaga kita punya kewarasan dalam kita beramal, beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dalam hukum beragama, orang beriman, makruh itu satu ancaman bagi dia. Aku tak buat, aku tak nak buat. Wallahu a'lam. Baik. Suka juga dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita, Al-Shal. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Di dalam Al-Quran terdapat celaan yang sangat keras terhadap mereka yang tidak menerapkan hukum Allah dalam kehidupan. Bagaimana status golongan orang yang tidak mempercayai ketetapan hukum Allah? Adakah dikatakan zalim, fasik atau kafir? Mohon Ustaz jelaskan. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Al-Shal atas soalan. Baik Al-Shal, kita kalau balik kepada hadis awal kita bincang, iaitu hadis daripada Abi Sa'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir, tersebut jelas Nabi sebut kepada kita satu panduan besar, iaitu Nabi bersabda, innallaha ta'ala faradal fara'idha fala tudayyu'aha.
Allah tentu satu benda wajib, maka jangan kamu sama sekali mencuaikannya. Allah tentu benda yang sifatnya haram, yang kamu mencobahinya. Jadi dari situ menampakkan la di sini la larangan sebenarnya. La bersifat an-nahiyah. La larangan. Jangan, maksud jangan buat. Tegas Nabi Islam. Jadi dalam isu ini, kalau kita tengok dalam bicara soal Syai tadi, statusnya orang macam ni orang yang telah terlibat dengan keburukan lah. Nak kata dia kufur, dia fasik, dia munafik, itu keadaan lah. Kalau dia engkar terus tentang bila Allah kata faridah, fardu puasa. Alah puasa ni menyusahkan, memenatkan tubuh. Kufur lah. Ataupun dia mungkin dia kata, alah puasa ni okey lah. Tapi buat jarang-jarang tu okey, tinggal jarang. Dia mungkin tak kufur. Tapi dia mungkin fasik. Dia tengok kepada situasi. Yang penting, kufur. Satu perkara yang besar dosa dalam agama. Betul. Fasik, satu kesalahan besar dalam Islam. Munafik pun satu benda yang tak betul Islam. Yang betul mukmin. Jadi untuk dia orang beriman, terimalah kata Allah. Yang haram, kita terima. Kita haramkan sama, yang halal kita masuk halal kita lakukan. Jadi orang beriman tuan-tuan, dia ada dalam bahasa mudah agama dipanggil sebagai suatu kecenderungan. Ada kecenderungan untuk dia berubah jadi orang baik dengan cara yang haram dia benci, halal dia sukai. Itu watak seorang yang Muslim. Wallahu a'lam. Baik. Soalan seterusnya Ustaz dari Anna Karnina, menarik juga untuk kita bahaskan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya Ustaz, bagaimanakah ketetapan hukum Allah tentang aurat, tetapi ramai di kalangan kaum Hawa tidak menitik beratkan kesempurnaan syariat bertudung yang diperagakan berbagai cara, iaitu tutorial hijab tidak patuh syariah kerana kata mereka tak apalah asalkan menutup kepala sudahlah. Jadi bagaimana Ustaz dengan kenyataan dan soalan yang diajukan oleh Anna Kanina, sahabat kita? Silakan. Dia begini, dalam Islam ini semuanya mestilah sempurna. Macam orang solat. Kalau solat mesti beratas kepada adab rukun-rukun solatnya. Rukun 13 solat kena jaga. Bila solat kita adabnya kita jaga, rukun jaga, solat sempurna lah. Allah terima. Betul. Tapi kalau kita solat tapi cincai, solat dah tapi kita tak jauh hukum hakam, cara solat tak betul, solat kita mengurangi pahala. Mungkin sah tapi pahala kita kurang. Kita berpuasa, ikut syarat-syarat berpuasa kita akan jaga supaya puasa lengkap. Betul. Tapi kita berpuasa, tiba-tiba kita jaga, tengah berpuasa masih lagi mencarut, tengah berpuasa lagi mencaci contoh. Kita berpuasa, hukumnya sah tapi pahala kurang. Bab aurat ini kena tegas. Jadi kalau ada orang yang jaga aurat, jaga betul-betul. Tapi kalau kita buat sistem aurat ikut kita kemahuan, hijab yang kurang syar'inya, tapi bukan hijab tapi nampak badan, nampak dia punya inci badannya, sana timbul, sini timbul contohnya, tutup. Itu bukan dalam syariat, itu namanya di luar syariat. Betul. Itu kita yang cipta kepada hijab itu. Betul, kita kena ikut prospek agama. Tegas dalam hal ini. Aurat tutup dengan lengkap. Tapi kalau buka atas, bawah tutup, tutup atas, buka bawah, tutup atas, tengah sendat, itu semua fashion yang tak ada kata dengan Islam. Tak boleh kita kata, ini Islam suruh. Tidak, Islam suruh dengan jelas. Dalam Quran Nabi sebut, Allah sebut kepada kita, Allah perintah Nabi Muhammad supaya yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hai Muhammad, Rasulullah, ajar kamu perempuanku supaya tutup dengan labuh. Dengan labuh ni, jangan menampakkan. Hari ini saya bimbang, saya minta maaf. Hijab sekarang ni, saya bimbang trennya, bukan tren agama, tren semasa masyarakat. Sebab orang nak berhijab, hijablah. Tapi agama bukan menjadi keutamaan. Jadi kena hati-hatilah. Betul. Kan pengamal dalam bab hijab pun kena belajarlah. Anda jangan hanya fikir tentang masyuk. Sebab jual hijab bukan murah. Fikir tentang hukum agama mengatasi segala-galanya. Betul. Baik. Apa yang boleh saya simpulkan, fashion ikut agama, bukan agama ikut fashion. Kita ada seorang pemanggil talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan Ustaz Muhammad Roslan. Ustaz Roslan Muhammad. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini Ustaz ya. Ustaz kita ni kadang-kadang inilah faham ketetapan hukum Allah tu kita tak boleh petikai. Ni kadang-kadang kita ambil remeh lah. Contoh Ustaz,
janji pukul 2, pukul 3 tak sampai lagi. Tak apa, kita ni bukan apa, kita cuma terlewat sikit je. Nanti kan takkanlah itu pun nak berkira sangat. Kadang-kadang pergi ke mana-mana pun bukan nak buat jamak, tapi tak apalah, nanti aku balik ke aku kodok lah yang mana tinggal. Dia seolah-olah meremehkan ketetapan hukum tu. Apakah, bukan tak buat Ustaz, tapi dia meremehkan. Dia meremehkan. Baik. Dia pula pandai-pandai. Tak apa, aku balik ke aku kodok lah. Janji tak apalah, janji Melayu biasalah tu. Dia buat macam itu Ustaz. Jadi apakah mereka ini melanggar ketetapan hukum Allah ke? Bagaimana ke cara mereka ni? Dengan cara yang begini rupa. Itu saja. Senyum nampak gigi. Ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Jarang kita nak dengar Tuan Omar marah ni. Pagi-pagi marah betul ni. Baik, kita nak dengarkan jawapannya selepas berehat nanti. Berehat seketika, teruskan bersama dengan kami. Pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Apa tanda orang beriman? Tutur katanya sopan, pandangannya mapan. Apa tanda orang beriman? Keyakinannya utuh, agamanya kukuh. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga Ustaz Roslan Muhammad, membicarakan berkaitan ketetapan hukum Allah. Dan tadi ada soalan dari sahabat kita Tuan Omar, mengajukan tentang ada di kalangan masyarakat kita yang meremehkan. Contoh solat, buat tapi diremehkan. Tak apalah, kalau tinggal pun boleh qada, benda boleh qada. Bagaimana Ustaz? Dia Cik Omar, soalan yang cukup menarik dan mewakililah saya rasa di kalangan masyarakat sebilangan kecil lah, orang mungkin tak ramai yang bersifat-sifat yang tidak berapa adil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya suka nak sebut macam ni. Isunya sekarang ialah dalam kita meremeh-remehkan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara tadilah disebut, saya nak ulang balik apa disebut tentang janji atau apa lewat sikit je. Janji pukul 3, 3.30 muncul. Janji pukul 10 pagi, 10.30 baru muncul. Alah, sikit bukan lama sangat pun. Baik. Ataupun solat, tak apa, tak solat kita qada. Nanti ada masa qada. Kita mengambil sikap dalam hal ini, bagi saya ada satu akhlak yang buruk. Iaitu kata para ulama, ini sambil kata-kata daripada Ibn Rajab Al-Hambali, menyatakan munculnya meremehkan ataupun mentaksirkan amal agama ini kerana hati orang tu sakit sebenarnya. Dia buat kepada sebab apa? Sebab orang hati yang baik, macam Da'i Hakim, hati baik, dia tak ada nak meremehkan. Kewajipan ditunaikan. Tak ada kata nak mengambil. Jadi hati tu sakit. Betul. Sebab tu Nabi SAW sendiri pernah tegur seorang sahabat yang hanya lewat sembahyang berjemaah kerana semata-mata kerana sedang bersorok-sorok di pasar. Nabi panggil dia, "Mabika?" Maksud apa yang berlaku? Kata sahabat, "Saya sibuk." Kata Nabi, "Kamu sibuk dengan Allah Azza wa Jalla. Kan Allah sibukkan kamu dengan kehidupan yang banyak ini." Nabi tegur. Kerana rupa-rupa hati sahabat tu tak berapa nak ceria. Jadi bagi saya, kita kena adil dalam hal ini. Kita nak kata dengan tuduhan yang buruk, tidaklah. Tapi anda ada hati yang tak berapa nak sihat. Yang maka bersihkanlah. Bila orang tu bersihkan hati, dia akan segera. Sebab dalam agama, Nabi dah pesan kepada kita, badiru bil a'mali salihati, bersegera pada amal soleh. Apa saja amal soleh kena segerakan. Janji temu awalkan pada masanya patutnya. Solat awalkan, tidak awal maksud tunaikan pada waktunya. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya ialah sikap meremehkan ni tanda apa? Satu, hati sakit. Keduanya, dia seolah menyatakan betapa dia lebih hebat pada Allah yang punya agung. Wala taqfu ma laysa bika ilm. Jangan kita sampai tahap kita cakap benda yang bukan-bukan. Ini seolah kita rasa seolah kita lebih hebat pada Allah Azza wa Jalla. Pertama. Yang kedua, cuba fikir. Kalau kita kata ini pemikiran kita kena letak dalam kepala lah, dalam kotak kita. Kita kata nak qada besok, lusa, tolak besok. Kita tahu tak besok kita masih ada? Betul. Peluang taubat masih ada besok lusa. Tak usah besok lusa, petang ni. Nak qada petang ni. Petang ni kita masih ada kan? Sedangkan dalam Quran Allah kata apa? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tak ada siapa yang tahu apa dia akan buat besok. Hasilnya besok baik ke buruk. Saya sihat ke demam. Hidup kita lagi. Kita tahu, tapi kita kena bersegera. Jadi orang macam Cik Omar, orang yang ada penyakit hati,
Yang kedua, dia telah mengambil tugas bos tadi. Allah SWT. Kita ulang balik sebab apa? Betul. Sebab manusia kadang-kadang disuruh ambil tugas orang. Ya. Itu payahnya. Tugas Allah boleh ambil. Allah. Wallahualam. Baik. Jadi itulah dua tanda orang yang meremehkan hukuman dari Allah, iaitu yang pertama hati sakit, yang kedua tanda rasa hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Soalan yang seterusnya dari Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz dan Dai serta semua kru. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah penetapan hukum Allah bagi seorang isteri dan seorang suami yang nusyuz dalam rumah tangga? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Ia pertama sekali dalam hukum beragama bab nusyuz ini, ia perlu dinasihati, dibimbingi dan diberi teguran. Dia tak boleh kita tak hukum terus. Nusyuz cerai. Nusyuz berpisah. Suami baik, isteri baik. So nusyuz ni sebenarnya dua pihak, sebenarnya bukan isteri saja. Suami pun nusyuz juga. Isteri patut bagi nafkah, tak beri. Kedekut bin bakhil. Saya minta bang nak beli ayam lah hari ni, anak nak makan. Berapa ayam seekor? 50. Ambil RM3 sudah. RM3. Nak beli apa ni? Yelah. Apa? Bulu pun tak RM3. Tak. Itu nusyuz sebenarnya. Sebab hak nafkah suami. Betul. Tunaikan. Isteri pun sama ada misalnya nusyuz. Isteri suami kata yang tak boleh keluar ke mana-mana. Jaga rumah, duduk dengan anak. Tiba-tiba keluar juga. Nusyuz. Baik. Dalam agama, kita tak boleh letak hukum mesti sekian. Berpisah ke, cerai tidak. Nusyuz ini perlu dirawati dengan cara nasihat. Sebab kadang-kadang yang berlaku di masyarakat adalah kejahilan. Suami dah tapi dah tahu bahawa nafkah itu hak dia. Dia fikir dari si aku bekerja, gaji dia mestilah kena konsumsi. Padahal agama, isteri itu gaji dia bukan hak dia, bukan hak kita. Itu hak dia. Betul. Nafkah tak suami, walau suami gaji kecil. Kena carilah untuk nafkahkan. Tapi kejahilan berlaku, maka perlu nasihat, bimbingan. Yang keduanya ialah, saya merasakan dalam isu ini ialah kita mesti belajar banyak benda. Pertama dalam soal keharuman rumah tangga ini, dia mesti bermula dengan ilmu. Nak berkahwin, ilmu. Nak menikah, ilmu. Nak bina rumah tangga, ilmu. Ilmu itu bukan ilmu akhirat, ilmu agama. Bila ada ilmu, nusyuz tak mudah berlaku. Sebab ilmu mengawal peradaban kediaman rumah tangga. Betul. Mengawal akhlak suami dengan ilmu. Akhlak isteri ilmu. Sebab kalau ilmu tidak ada, nusyuz ya. Betul. Bukan nusyuz sekali sebulan. Hari-hari nusyuz. Allah. Ya, 16 kali sehari nusyuz. Ya, dengan cakap kasar, dengan angkat suara. Itu nusyuz juga. Ya. Abang, tak faham ke? Nusyuz sebenarnya dalam agama tu. Sebab angkat suara yang tak patut. Ya. Ataupun suami asyik-asyik nak apa tu? Nak lempeng je, terajam. Itu nusyuz. Bukan hak kamu untuk tampak isteri dan mencederakannya. Walaupun dia bersalah sekalipun, bukan caranya. Jadi kadang-kadang kita tiada ilmu, mesti dibimbingi. Bagi saya, isu ini balik kepada soal tadi. Ilmu kena ada dan kefahaman kena ada. Wallahualam. Baik, soalan seterusnya dari Mar WKN. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apakah peranan bagi seorang mukmin yang sering lalai dan lara agar kembali patuh segala perintah Allah? Mengapakah masih ada yang sanggup melanggar segala perintah dan larangan yang telah Allah tentukan demi kepentingan dan kepuasan hati tanpa rasa bersalah dan berdosa? Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Kalau tengok Ustaz, walaupun ialah kita dah nasihat, kadang-kadang masih lagi ada golongan masyarakat yang melanggar hukum-hukum Allah. Dalam hidup ini, manusia tidaklah akan komplit selama-lamanya. Kita bukan malaikat, kita bukan rasul yang maksum, tidak. Kita manusia ada titik kesilapan. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata kepada kita, kullu bani Adam khata'. Tiap anak itu ada kesilapan, kesalahan. Jadi lara ini berlaku. Kalau ada orang tak pernah lara, dia bukan manusia tu, malaikatlah tu. Itu hakikat. Betul. Cuma tinggal lagi kelalaian yang agak teruk, kelalaian yang agak rendah. Lalai paling teruk sampai tahap buat maksiat memanjang. Itu lain paling teruk lah tu. Asyik minum arak saja. Asyik judi, itulah teruk. Ada orang lalai yang tak teruk mana? Dia solat tapi masih lagi mulutnya cabul, contohnya. Suka kata kat orang. Sembahyang, Quran baca surah Al-Kahfi, baca selesai. Lepas baca saja, dia hakim ni muka contohnya. Jadi keluar benda-benda tak elok, contohnya. Jadi lalai yang sikit.
Cuma dalam hal kata bagi saya lah Puan Mar ni di antara sahabat kita yang sentiasa kita bersama kita ni, betullah dalam hal ini kita ada keadilan. Sekurang-kurangnya kita cuba muhasabah diri. Kita muhasabah diri kita sendiri. Hasib nafsaka. Hitung diri kamu. Kita ni kenapa aku buat macam ni? Kenapa aku buat benda yang tak betul? Kenapa aku buat salah? Kita hitung. Bila kita hitung diri kita nampak. Satulah Imam Ghazali sebut apa? Dia kata orang berilmu akan nampak basirah bi'ayubi nafsih. Dia akan nampak secara dalam di mana keaiban dia. Aku ni buat salah sebab aku lemah iman. Aku lemah hati, lemah jiwa. Nampak? Yang keduanya ialah kita masyarakat kita tegur menegur. Suatu kelalaian datang daripada jiwa-jiwa yang sakit. Dalam rumah tangga. Isteri lalai. Suami tegur. Betul. Yang kenapa asar dekat-dekat maghrib contohnya. Kenapa abang tengok yang zuhur dekat-dekat asar? Ya. Tegur. Tak boleh macam tu. Jom kita awalkan solat pada waktunya contohnya. Contohnya. Jadi benda macam ada tegur menegur. Baik dalam rumah tangga, baik dalam masyarakat apa. Bila ada suatu tegur menegur, yang lalai dapat tarik tangannya, yang lara dapat kita selamatkannya. Tapi kalau kita biarkan, makin lalai. Jadi dalam ilmu dalam ilmu rumah tangga dan masyarakat tuan-tuan mesti ada kekuatan, kebersamaan. Orang yang menegur pun ada kekuatan, yang tegur pun mesti ada kekuatan. Kalau tidak kita sombong tak menentulah. Siapa awak tegur saya? Tak boleh macam itulah. Sebab kita ada kekurangan. Saya mungkin ada 10 kekurangan. Hakim ada 2 kekurangan. Mungkin saya ada 10 kekurangan. Hakim tak ada masalah banyak pun. Jadi saya kena tengok diri saya. Sebab kita kadang-kadang suka tengok orang dekat kacamata, alah dia. Nampak kurangan dia. Padahal dia lebih banyak kekurangan. Betul. Itu yang kita paling takut sekali. Wallahualam. Baik, kita pergi soalan yang seterusnya dari Syahiralia Muhammad. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah balasan bagi orang-orang yang menentang, tidak mahu melaksanakan dan melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala di dunia mahupun akhirat kelak? Terima kasih. Ada 5 bunga Ustaz. Merah-merah semuanya. Segar ya. Silakan Ustaz. Okey. Dia dalam hubungan ini kita kena ingat betapa Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa penuh. Ya. Saya nak tengok dalam hadis Nabi lah. Sebab Nabi sebut dalam hadis, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan ke syurga. Kecuali yang tak nak masuk syurga. Sahabat tanya Nabi, siapa tak nak ke syurga Rasulullah? Nabi jawab, man ata'ani dakhal jannah, siapa yang ta'akan aku ke syurga, wa man asani faqad aba, siapa durhaka itu lawangan. Maka dalam hubungan ni saya nampak begini. Puan bertanya tadi, kita ada pilihan. Kalau kita nak Allah cerca-cela kita, maka kita lawal ketentuannya. Maka itu bahaya. Betul. Kalau kita nak Allah redha, rahmati kita, dunia selamat, akhirat selamat, ikutlah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kadang-kadang Allah hukum dunia lagi pun kita kalau kita buat salah dengannya. Maka kita kena bertaubat segera. Jangan sampai di pada masyarakat kita tanggung beban neraka menanti. Kita tak nak. Allahu a'lam. Hukumnya tetap ada, tapi orang beriman tetap ada jalan pulang kepada Allah. Sebab orang beriman tuan-tuan sentiasa ada jalan pulang kepada Allah. Ada jalan pulang. Caranya bertaubat dengan sifat nasuhah kepada Allah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz. Sedikit kesimpulan kepada perbincangan hadis 30 kita pagi ini. Dia begini. Saya nak rumuskan beberapa persaranan utamalah. Yang pertama, kita committed dengan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setiap Allah fardukan bukan bebanan. Sekalipun Allah kata wajib berzakat, bukan bebanan. Allah kata wajib puasa, bukan bebanan. Semua amal Allah fardu untuk kepentingan kita. Yang penting committed. Kerana perintah Allah untuk kepentingan akhirat nanti. Kerana pahala kita buat sekarang, kita akan kutip. Itulah pahala akan buat ke syurga. Soalan kunci syurga dengan pahala kita buat. Baik. Yang keduanya ialah menjauhi dengan tegas apa yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah haram sesuatu untuk kebaikan kita. Tak merosakkan jiwa kita, tak merosak agama kita, tak merosak kehidupan kita. Benda haram ini biasa binasakan. Benda haram binasakan hati. Benda haram membinasakan jiwa, merosak kehidupan. Maka bila Allah kata haram, itu untuk kebaikan kita supaya tak rosak kehidupan kita di akhirat. Yang ketiganya ialah kita menjaga batas-batas dalam hidup. Antara batas agama ialah jangan kita cepat bertindak dalam kata-kata yang tidak. Contohnya, caci orang. Maka jangan, sabar sekejap.
Caci orang buat apa? Kata kat orang macam-macam, kita ada kebaikan ke? Kita mungkin banyak kekurangan. Betul. Batas. Dan batas kita tak bincang detail sebenarnya. Batas hukum agama-agama. Yeah. Bila Allah kata, orang berzina, sekian. Itu batas Allah. Kena taati patuhi. Baik. Dan kita tidak menyoal benda-benda yang tak ada dalam keperluan komunikasi kita. Nak bincang tentang akhirat, kiamat macam mana, tak perlu. Yakin dan terima. Itu yang kita kena faham. Dan yang kelimanya, tidak mendalami kajian benda-benda yang gaib. Benda yang kita langsung tak nampak hukum akan, tak perlu. Jadi mudah-mudahan dalam kesempatan hadis kita pada pagi ini, walaupun tak menyeluruh, tapi kita dah sampai kepada satu perbincangan yang boleh kita bawa dalam hati kita untuk jadi seorang mukmin yang patuh dan tunduk kepada Allah dan tidak melanggar batas agama demi keselamatan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, dah sedikit bacaan doa ringkas sebagai Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك إنا كنا من الظالمين. آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Ustaz Roslan kerana sudi memberikan huraian kepada kita tentang hadis yang ke-30 pada pagi ini, dan kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz, teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya Da'i Azrin dan juga guru kita yang mulia Ustaz Mustafa Muhammad Suki di bawah topik fiqh iaitu fiqh kepimpinan seperti biasa 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata, terima kasih dari utara atas sokongan, dari selatan atas perhatian, dari barat atas pendengaran dan dari timur atas tontonan. Saya Da'i Hakim mengundur diri. Ada rezeki jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.